kali ini kita akan melihat matematik SSM tingkatan 4, bab 3 penakkulan logik. Untuk video kali ini kita akan tengok standard kandungan 3.1 penyataan dan standard pembelajaran 3.1.6 menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran suatu penyataan tertentu. Okey, kita tengok penyangkal. Apa yang dimaksudkan dengan penyangkal? Penyangkal adalah suatu alasan ataupun sebab untuk sesuatu penyataan itu dikatakan palsu. Kalau kita menyatakan bahawa penyataan itu adalah palsu, kita kena bagi sebab. Sebab itu adalah penyangkal. Kita tengok contoh. Semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Okey, contoh ini dia kata semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Jadi, kita kena analisis dulu penyataan ini sama ada dia benar ataupun palsu. Kalau dia palsu, kita kena nyatakan penyangkal. Okey, kita tentukan nilai kebenaran dia. Dan nilai kebenarannya adalah palsu. Jadi, bila kita kata dia palsu, kita kena nyatakan sebab. Jadi, sebab itu adalah penyangkal lah. Jadi, sebab apa dia palsu? Jadi, kita boleh bagi sebab bahawa segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Sebab untuk penyataan asal dia kata semua poligon. Segitiga ni adalah poligon juga. Jadi poligon dia tak ada perpenjuru. Jadi ini adalah bentuk penyangkal bagi suatu penyataan. Seterusnya kita tengok contoh yang lain pula. Okey, dalam contoh ni kita dikehendaki untuk tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong pernyataan anda. Contoh yang pertama. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Okay, dalam kurungan ni, dia suruh buat penafian. Jadi kita menafikan pernyataan ini, kita menggunakan perkataan bukan kat sini. Jadi penafiannya adalah bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Okey, sebelum tu kena faham dulu kehendak soalan. Soalan dia akan bagi suatu pernyataan, kemudian dalam kurungan ni dia suruh kita buat penafian. Jadi soalan asal semua gandaan 10, kemudian dia nak penafian, kita letak perkataan bukan untuk menunjukkan dia adalah penafian. Kemudian dia suruh nyatakan adakah penafian kita tu benar ataupun palsu. Okey, kalau penafian ini kita dapati bahawa nilai kebenaran dia adalah palsu. Jadi bila palsu, kita kena nyatakan penyangkal. Dan penyangkalnya adalah semua gandaan 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah penyangkal dia. Kita tengok contoh yang kedua. Jika K kuasa 2 besar pada kosong, maka K besar pada kosong. Ini soalan dia. Kemudian dalam kurungan dia kata kontrapositif. Jadi kita kena buat kontrapositif. Apa dia tu kontrapositif? Kita kena ingat baliklah apa yang dimaksudkan dengan kontrapositif. Kontrapositif ni maksud dia kita terbalikkan antijadian dan akibat ni. K lebih besar pada kosong jadi antijadian, K kuasa 2 besar pada kosong jadi akibat. Kemudian kontrapositif ni kita menafikan antijadian dan akibat tersebut. Maka jawapannya, jika K lebih kecil sama dengan kosong, maka K kuasa 2 lebih kecil sama dengan kosong. Ini adalah kontrapositif. Kemudian selepas tu kita analisis kontrapositif ni. Dia benar ke palsu? Okay, dia tengok K lebih kecil sama dengan kosong. Kita ambil contoh, kalau K lebih kecil sama dengan kosong, kita ambil kosong pun boleh, ataupun kita ambil negatif 1 pun boleh. Okay, kita ambil kosong.
Kalau K ni kosong, kemudian K02 sama dengan kosong juga. Jadi dia lebih kecil atau sama dengan kosong. Jadi dia adalah benar. Kemudian kita ambil satu lagi contoh, negatif 1. K ni negatif 1. Negatif 1 lebih kecil daripada kosong. Jadi dia benar. Kemudian K02, negatif 1, 02, kita akan dapat 1. 1 dia lebih besar daripada kosong, dia bukan kecil pada kosong. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa jika K ni tadi benar, jika benar maka palsu. Jadi kita kena ingat balik jadual kebenaran yang kita belajar dulu. Jika benar maka palsu, maka kebenarannya adalah palsu. Apabila kebenaran adalah palsu, kita kena nyatakan penyangkal dia apa. Penyangkal dia macam kita sebut tadi lah. Kita boleh ambil salah satu contoh K ni untuk membuktikan bahawa K02 ni bukan lebih kecil daripada kosong. Jadi kita ambil contoh ni, kita ambil contoh negatif 1. Sebab kalau kita gantikan K ni dengan negatif 1, negatif 1 dia kecil pada kosong, betul? Tapi bila kita ambil negatif 1 ni, kita kosongkan 2 dia akan jadi positif. Jadi bila dia positif, dia akan lebih besar daripada kosong. Jadi akibat ni adalah palsu. Jadi kita kena nyatakan. Kita boleh juga pilih nombor selain daripada negatif 1. Kita pilihlah sebarang nombor, 2 ke 5 ke, ikut. Sebab penyangkal ni dia terpulang pada kita lah, kita nak ambil contoh yang mana. Asalkan contoh yang kita pilih itu adalah contoh yang betul. Contoh yang ketiga, jika X ialah punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong, maka X sama dengan 1. Okay. Dalam kurungan dia kata songsangan. Maksudnya kita kena buat songsangan. Songsangan adalah kita menafikan antijadian dan akibat untuk penyertaan asal. Jadi songsangannya adalah jika X bukan punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong, maka X tak sama dengan 1. Ya, kita telah membuat penafian. Ini sama dengan, ini tak sama dengan. Kalau ini adalah punca, yang ni bukan punca. Kemudian kita kena analisis, ni benar ke palsu? Okey, dah tengoklah. X bukan punca kepada X tolak kuasa 3 tolak 1 sama dengan kosong. Punca ni maksud dia nilai X. Jadi kat sini dia kata X tu adalah 1. Yang asalnya ni bukan 1. Kalau kita kata bukan 1, kita ambil contoh nombor lain. Contoh kita ambil sifar. Kita ganti kat sini. Sifar kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar. Benar ke palsu? Jadi kat sini dia akan jadi palsu. Kat sini akan jadi palsu. Kemudian kat sini X tak sama dengan 1. Yang ni kalau kita ingat balik jadual kebenaran tu, kalau antijadian adalah palsu, kemudian akibat sama ada dia palsu ataupun benar, dia tidak mempengaruhi nilai kebenaran penyertaan tersebut. Jadi secara automatik kalau antijadian itu adalah palsu, nilai kebenaran dia akan jadi benar. Kalau ada rasa keliru tu, kena rujuk balik jadual kebenaran yang sebelum ni. Jadi apabila nilai kebenarannya adalah benar, maka kita tak perlu buat penyangkal. Jadi tak ada penyangkal lah kat sini, sebab dia memang benar. Kita tak boleh nak sangkal apa lah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.